Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua pelajar tingkatan 4 AAP dan juga 4 PS. Baiklah, untuk seperti yang semua pelajar sedia maklum, hari ini kita akan buat kelas secara offline yang mana cikgu berikan tugasan kepada awak dan saya nak awak semak sendiri tugasan awak melalui video yang cikgu kongsikan pada hari ini. Baiklah, ini ialah soalannya. Sistem dan aplikasi bahasa sahaja latihan kita pada hari ini. Perkara pertama yang cikgu sering ingatkan apabila kita mendapat soalan, kita kena dulu baca soalan. Jadi kita akan baca dahulu soalan. Apakah kehendak soalan? Baca petikan di bawah ini dengan telitinya dan senaraikan dua kata ganda dan dua kata pinjaman. Dua kata ganda dan dua kata pinjaman. Kemudian anda dikehendaki membina satu ayat anda sendiri daripada setiap perkataan yang dipilih untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas. Tak boleh ada sebarang perubahan pada perkataan yang awak kenal pasti tersebut. Baiklah, kita baca dahulu bahan yang diberikan kepada kita. Nak cari apa? Nak cari kata ganda dan kata pinjaman. Aktiviti berbasikal merupakan satu cara yang mudah, selamat dan efektif untuk melangsingkan tubuh berbanding dengan pengambilan pil-pil diet dan latihan di gimnasium yang tidak mampu memberikan kesan seperti yang diharapkan. Dalam ayat pertama ini, terdapat kata ganda dan juga kata pinjaman. Kata pinjamannya ialah efektif. Manakala kata ganda pula ialah pil-pil. Kemudian gimnasium juga ialah kata pinjaman. Diet juga kata pinjaman. Apa yang dimaksudkan dengan kata ganda? Kata ganda merupakan kata yang mengalami penggandaan. Apa dia punya apakah bentuk kata ganda tu? Macam mana kita nak kenal pasti itulah kata ganda? Adanya tanda sempang. Contoh seperti murid-murid. Murid-murid mengalami penggandaan dan adanya tanda sempang. Manakala kata pinjaman pula dalam erti kata mudah ialah sebarang kata yang bukan berasal daripada bahasa Melayu. Contoh terdekat dengan kita ialah komputer. Komputer asalnya daripada bahasa Inggeris. Kemudian mengalami kata pinjaman bahasa Melayu, komputer. Yang membezakannya hanyalah C dan K. Itu ialah kata pinjaman. Jadi efektif merupakan kata pinjaman. Cikgu akan guna warna lain lah. Efektif kata pinjaman. Gimnasium kata pinjaman. Diet juga ialah kata pinjaman. So ini kata pinjaman. Manakala warna merah pula ialah kata ganda. Kenal pasti lagi dalam ayat yang seterusnya. Aktiviti ini memberikan keseronokan dan dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan jika dijalankan bersama dengan anggota keluarga dan sahabat handai. Selain itu, aktiviti berbasikal dapat menstabilkan otot-otot tubuh, terutamanya di bahagian bahu dan pinggul untuk menghasilkan postur badan tubuh menarik seperti yang diidam-idamkan. Dalam ayat ini, kata gandanya ialah diidam-idamkan serta otot-otot yang mana adanya tanda sempang. Manakala untuk kata pinjaman pula, posture ialah kata pinjaman, aktiviti ialah kata pinjaman. Itu merupakan antara kata pinjaman dan kata ganda yang ada dalam bahan untuk soalan yang pertama. Apa yang perlu pelajar buat ialah bina satu ayat bagi setiap
kata yang kita kenal pasti. Dan pastikan ayat tersebut ayat yang lengkap, ada subjek dan juga predikat. Itu ialah ciri-ciri ayat yang lengkap lah. Bukan ayat yang tergantung. Okey. Untuk yang kedua, baca petikan di bawah ini dengan telitinya, tukarkan ayat majmuk yang bergaris kepada ayat tunggal tanpa mengubah maksud asal. Okey, sebelum kita lihat bahan yang diberikan kepada kita, kita akan fahami dahulu apa itu ayat majmuk. Ayat majmuk ialah ayat yang mengalami pemajmukan. Macam mana dia mengalami pemajmukan tu? Dua ayat digabungkan menjadi satu ayat dengan menggunakan apa? Kata hubung. Ayat tunggal ialah ayat yang terdiri daripada subjek dan predikat. Ayat tunggal, satu ayat sahaja. Contoh, nama saya Nasuha. Itu ialah ayat tunggal. Satu ayat sahaja, dah lengkap. Okay. Jadi kita akan lihat bahannya. Rakyat Malaysia antara pengguna yang tertinggi mengalami ketagihan media sosial di dunia. Okay. Inilah ayat yang bergaris. Ketagihan media sosial itu menyebabkan rakyat Malaysia kurang produktif dan malas melakukan aktiviti sukan. Okay, bila kita jumpa ayat tunggal macam ayat tunggal dan ayat majmuk macam ni, ayat majmuk kita nak tunggalkan dia, kenal pasti dahulu yang manakah kata hubungnya. Okay, dalam ayat ini, kata hubungnya ialah dan. Okay, bila kata hubungnya dan, apa yang membezakan ialah ini. Ini sahaja yang membezakan dalam ayat tunggal kita. Okay, cubakan padam yang ni. Untuk inilah soalan pertama. Ini yang pertama. So, yang pertama. Ketagihan media sosial itu menyebabkan rakyat Malaysia kurang produktif. Okey, ini yang pertama. Ini yang kedua dia. Ketagihan media sosial itu menyebabkan rakyat Malaysia malas melakukan aktiviti sukan. Okey. Jadi yang menghubungkan ayat tunggal yang pertama dan ayat tunggal yang kedua ini ialah kata hubung dan. Kerana ketagihan media sosial itu apa sebab dia? Sebab pertama ialah kurang produktif. Sebab kedua ialah malas melakukan aktiviti sukan. Okey, ini untuk yang pertama. Okey, yang kedua pula, mereka menghabiskan masa berjam-jam lamanya untuk melayari laman sosial dengan menggunakan telefon pintar. Okey, apakah kata hubung dalam ayat ini? Apa kata hubung dalam ayat ini? Okey, untuk ayat ini, kata hubungnya ialah untuk. Jadi kita akan ambil saja ayat ini, pisahkan saja kedua-dua ayat sebelum kata hubung untuk dan selepas kata hubung untuk. Ini ialah yang kedua. So, ayat yang pertama, mereka menghabiskan masa okey, yang kedua, mereka melayari laman sosial
dengan menggunakan telefon pintar. Okey, inilah yang kedua. Okey, yang ketiga. Sekejap Yang ketiga pula, kita perlulah memastikan sesuatu maklumat itu sahih sebelum disebarluaskan. Okey. Ayat pertama ialah kata hubungnya lah sebelum. Okey. Kita perlulah memastikan sesuatu maklumat itu sahih. Okey, maklumat itu disebarluaskan. Itu ialah ayatnya. Kita perlulah memastikan sesuatu maklumat itu sahih. Okey. Maklumat itu disebarluaskan. Okey, itu ialah ayat tunggal daripada ayat majmuk yang diberikan kepada kita. Okey. Kita akan ke soalan seterusnya. Okey. Soalan seterusnya ialah soalan yang ketiga. Dalam petikan 1 terdapat 5 kesalahan bahasa, 6 kesalahan bahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap petikan, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada jumlah kesalahan yang dinyatakan dalam arahan soalan. Anda tidak perlu menyalin petikan-petikan tersebut. Jadi awak tak perlu nak kenal pasti lebih daripada yang dikehendaki oleh soalan. Kita akan baca dulu petikan pertama. Jual beli harta tanah bukan sahaja menghasil ganjaran hebat tetapi juga merupakan kerjaya yang mencabar. Okey, kesalahan pertama ialah menghasil. Okey, kesalahan ejaan. Kesalahan imbuhan. Sepatutnya menghasilkan. Inilah kesalahan imbuhan. Okey, baca lagi. Kerjaya sebagai, untuk yang pertama kita nak 5 tau. Okey. Kerjaya sebagai penilai dan perunding harta tanah lebih menjurus pada perkhidmatan perundingan profesional yang berkaitan dengan pemeriksaan harta tanah, pengurusan bangunan dan aset serta jurunding harta tanah. Okey, untuk ayat yang seterusnya ialah kesalahan pada. Okey, sepatutnya kepada. Pada itu merujuk kepada masa dan tempat. Okey. Seterusnya ialah Okey, pemeriksaan. Bukan pemeriksaan tapi penilaian. Ini ialah kesilapan atau kesalahan kosakata. Istilah penilaian harta tanah, pengurusan bangunan dan aset serta jurunding harta tanah. Okey. Jurunding harta tanah. Okey, urusan jual beli dan sewa harta tanah merupakan satu transaksi yang rumit dan kompleks. Okey, kompleks sepatutnya kompleks. Okey, dan kerjaya ini masih belum popular di kalangan masyarakat di Malaysia. Sepatutnya dalam kalangan. So ada 1, 2, 3, 4, 5 kesalahan dalam petikan pertama. Okey, tengok pula petikan yang kedua. Kita perlu kenal pasti 6 kesalahan daripada petikan kedua. 6 kesalahan daripada petikan kedua. Okey, perhatian kepada semua murid. Kelab Fotografi akan menganjurkan pertandingan video pendek sempena sambutan Jubli Emas Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Sentosa. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada semua murid-murid menengah atas sahaja. Okey, inilah kesalahan tata bahasa. Okey. Jadi semua murid sahaja, tak perlu semua murid-murid. Okey, sebab semua tu merujuk kepada ramai
Murid-murid juga merujuk pada ramai. So, tak boleh pilih salah satu saja. Okey. Setiap kelas wajib menghantar sekurang-kurangnya satu penyertaan. Kita ada kesalahan. Penyertaan secara individu atau secara berkumpulan. Minima 3 orang. Okey, minima sepatutnya minimum. Kesalahan ejaan. Okay. Karya mestilah asli dan merupakan idea asal murid. Okay. Betul, tak ada kesalahan. Video hendaklah dirakamkan di sekitar kawasan sekolah. Okay, juga tak ada masalah. Bahasa yang digunakan dalam video adalah bahasa Melayu sahaja. Okay, kat sini kesalahan kata pemberi. Sepatutnya bahasa Melayu lah kata nama. Jadi bukan adalah tetapi ialah. So, ialah bahasa Melayu sahaja. Okay, murid tidak dibenar membuat video yang menyentuh sensitiviti kaum, agama dan politik. Inilah kesalahan imbuhan. Sepatutnya dibenarkan, bukan dibenar. Okay. Durasi video tidak melebihi 5 minit. Kita ada masalah. Setiap penyertaan mestilah dihantar dalam bentuk salinan digital kepada guru multimedia. Ini patutnya kita rapatkanlah. Multimedia. Okey, kegagalan mematuhi syarat-syarat di atas akan menyebabkan penyertaan anda terbatal. Okey, di sini tak perlu dirapatkan, dijarakkan. Okay. Dan video perlu dihantar sebelum atau pada 31 Mei 2021. Jadi ada berapa kesalahan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukuplah 6 kesalahan yang kita kenal pasti. Dia nak 6 je kan? Okey. Okey. Okay, seterusnya ialah soalan peribahasa. Okay, soalan peribahasa, dia nak senaraikan 2 peribahasa sahaja dan berikan maksud bagi peribahasa tersebut. Kita akan kenal pasti peribahasa dalam petikan ini. Okey, memang tidak dinafikan bahawa Malaysia memiliki pelbagai budaya tradisional yang tidak lapuk dek hujan, tidak lekan dek panas. Okey, ini ialah peribahasa yang pertama, tidak lapuk dek hujan, tidak lekang dek panas. Budaya ini merangkumi aneka jenis makanan, pakaian dan seni budaya. Generasi muda perlu didedahkan dengan budaya tradisional ini pada peringkat awal lagi. Oleh itu, ibu bapa harus memainkan peranan mendidik anak-anak sejak kecil tentang budaya tradisional kerana melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Bagi keunikan kepelbagaian budaya ini sentiasa menjadi buah mulut pelancong luar yang berkunjung ke negara kita. Oleh hal yang demikian, semua pihak perlu memandang serius usaha memartabatkan budaya tradisional dan bukannya bersikap seperti melepaskan batuk di tangga. Okay, ada 4 peribahasa dekat sini. Awak perlu kenal pasti, awak perlu pilih 2 saja sebab soalan nak 2 je kan. So, kita pilih 2 saja peribahasa daripada mana-mana peribahasa yang kita dapat. Tapi cikgu akan berikan semua masa untuk peribahasanya lah. Okey, ini cikgu tulis 1. Ini 2, 3 dan 4. Okey, untuk peribahasa pertama, maksud tidak lapuk dek hujan, tidak lekan dek panas bermaksud kekal dan tidak dipinda. Contohnya macam adab lah. Kita masih lagi mengamalkan adat nenek moyang kita, itu menunjukkan bahawa adat itu bergerak seiring dengan kemajuan. Di mana makin maju kita pun kita masih lagi membawa adat kita. Itu maksudnya tidak lapuk dek hujan, tidak lekan dek panas. Okey, yang kedua, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Cikgu pasti semua pelajar tahu maksud melentur buluh ni lah. Mendidik anak bermula dari usia kecil. Mendidik anak biarlah sejak mereka kecil lagi. Ini memang kita biasa gunakan, terutamanya bila kita buat karangan yang melibatkan peranan ibu bapa. Dalam kes-kes isu semasa melibatkan golongan remaja. Okay, yang kedua ialah yang ketiga ialah buah mulut. Okay, buah mulut ni ialah peribahasa. Timbulan bahasa. Perkara yang menjadi bualan orang ramai lah. Semua orang bercakap tentang perkara itu. Perkara yang menjadi
perbualan ramai. Dan yang keempat pula ialah melepaskan batuk di tangga bermaksud kita ni buat sesuatu perkara atau kerja tetapi tidak sampai selesai. Buat separuh jalan, buat sambil lewa. Itu antara contoh membuat melepaskan batuk di tangga. Okey, jadi itu sajalah latihan kita pada hari ini. Cikgu harap awak dapatlah sedikit sebanyak ilmu daripada latihan awak. Walaupun tak banyak, sedikit pun sudah memadai.